selamat sejahtera. Berjumpa lagi hari ini untuk sesi pembelajaran kita Matematik Tambahan KSSM tingkatan 5 untuk tajuk pembezaan bersama dengan saya, Cikgu Haslina. Untuk video kali ini, Cikgu akan fokuskan kepada standard kandungan 2.4 aplikasi pembezaan dan standard pembelajaran 2.4.6 dan 2.4.7. Baik, bahagian yang pertama, idea untuk kadar perubahan. Kadar perubahan ialah perubahan sesuatu kuantiti terhadap masa. Perubahan sesuatu kuantiti terhadap masa maksudnya apakah kuantiti yang berubah apabila masa telah berubah. Jadi, di sini kalau kita lihat pada contoh, kita ada sebiji balon, sebiji bola, okey, yang kecil. Kemudian bola ini kita pumpkan. Selepas suatu masa, beberapa ketika kita pumpkan, kita lihat balon tersebut telah membesar. Jadi beberapa kuantiti telah berubah daripada yang asal ini. Okey, katakan yang pertama kuantiti yang berubah kita boleh nampak dengan jelas jejari. Okey, jejari balon telah berubah. Jadi inilah kuantiti yang berubah. Yang pertama sekali adalah jejari balon. Jadi kalau kita melihat perubahan sesuatu kuantiti terhadap masa, ini maksudnya jejari itu berubah terhadap masa dj per dt. Okey, kuantiti tadi yang pertama kita dah jumpa jejari. Okey, mungkin kuantiti lain yang awak nampak juga telah berubah di sini. Okey, kita nampak isi padu. Katakan kamu nampak isi padu. Isi padu juga telah berubah terhadap masa. Jadi itu kita boleh tulis perubahan isi padu terhadap masa dj per dt. Okey, lagi apa yang kita boleh nampak berubah kat sini? Okey, mungkin kamu nampak jumlah luas permukaan. Okey, jumlah luas permukaan di situ. Jumlah luas. Alright. Itu kita boleh tulis dl per dt. Okey, kadar perubahan luas terhadap masa. Untuk isi padu di dt adalah kadar perubahan isi padu terhadap masa. dj dt di atas adalah kadar perubahan jejari terhadap masa. Okey, mari kita lihat contoh satu. Diberi luas permukaan sfera bertambah dengan kadar, okey, pada 4 pi cm kuasa 2 per saat. Luas yang bertambah, luas permukaan sfera dengan kadar 4 pi. Okey, itu dia. Kemudian soalan minta kita cari jejari sfera apabila kadar perubahan jejari. Okey, ini maklumat yang kedua. Kadar perubahan jejari adalah 0.2. Jadi di situ kalau kita perhatikan kita ada dua maklumat. Yang pertama adalah luas, kadar perubahan luas. Itu adalah dl per dt. Okey, dl per dt adalah 4 pi cm kuasa 2 s negatif 1. Kemudian diberi kadar perubahan jejari ialah 0.2. Jadi kadar perubahan jejari adalah dj per dt dan maklumat itu adalah 0.2 cm s negatif 1. Itu adalah kadar perubahan jejari. Dua maklumat diberi. Dan jangan lupa kita ada satu lagi maklumat yang agak penting di sini. Luas permukaan sfera dah diberi kepada kita. L sama dengan 4 pi j kuasa 2. Okey, daripada formula luas permukaan sfera ini kita boleh bezakan luas terhadap jejari dl per dj. Alright, kita akan dapat di sana 8 pi j. Okey, sekarang kalau kita lihat kita dah ada 3 bunga di situ, dl per dt, kemudian kita ada dj per dt. Kemudian kita ada satu lagi dl per dj. Okey. Jadi bila kita ada 3 maklumat begini, kita boleh gunakan kaedah petua rantai. Okey? Kaedah petua rantai cikgu tulis sikit kat tepi kalau kamu dah lupa. Jadi untuk membentuk petua rantai di sini, kita boleh ambil dl per dt, cikgu tulis di sebelah hujung sana. dl per dt sama dengan dl per dj darab dj per dt. Okey, ini petua rantai kita seolah-olah bila kita ambil dj dan dj ini kita bahagikan, tinggallah dl per dt sahaja dapat semula yang di sebelah kiri itu.
Okey, jadi kita guna petua rantai yang ada yang telah kita createkan di situ untuk mencari jawapan yang ditanya. Baik, sekarang soalan minta kita cari jejari. Kita buka petua rantai yang kita dah ada. dl per dt sama dengan dl per dj sama darab dj per dt. Okey, ganti masuk apa yang kita dah ada kat situ. Jadi dl per dt adalah 4 pi sama dengan dl per dj sana adalah 8 pi j darab dj per dt yang ada di sebelah sini adalah 0.2. Cikgu letak dalam kurungan 0.2. Unitnya semua sentimeter, sentimeter dan saat. Okey, di sini kita boleh terus dapat jejari. Okey, jejari di situ sama dengan 4 pi bahagi 8 pi 0.2 bahagi 0.2 lagi. Jadi kita ambillah, kira baik-baik, 4 pi per 8 pi adalah 1 per 2. Akhirnya kita akan dapat jawapan 1 per 0.4. Jadi itu adalah 2.5 dan unitnya adalah sentimeter kerana semua unit yang ada di sini adalah dalam sentimeter. Jadi kita telah menjawab soalan untuk mencari jejari bulatan tersebut. Baik, sekarang kita tengok contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang lilin yang berbentuk silinder tegak dan berjejari 3 cm. Okey, dia dah diberitahu jejari lilin kita sekarang ini adalah 3 cm. Tinggi lilin itu ialah H cm dan isi padunya adalah V cm. Simbol V telah digunakan, simbol H telah digunakan di situ. Jadi tingginya kita letakkan sebagai H dan isi padunya nanti adalah sebagai V. Lilin itu terbakar dengan tingginya menyusut pada kadar 0.6. Tingginya menyusut pada kadar 0.6. So itu baru satu maklumat, satu hubungan. Ungkapkan V dalam sebutan H. Okey, sekarang kita ke arah menjawab soalan ini, mengungkapkan V dalam sebutan H. Jadi V yang kita lihat di sini adalah isi padu berbentuk silinder. Jadi isi padu berbentuk silinder adalah luas permukaan atas iaitu bulatan pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi untuk lilin ini telah diberi sebagai H. Baik. Jejari untuk soalan telah diberi jejarinya adalah 3 cm dan jejari lilin tak mungkinlah berubah. Jadi kita terus boleh ganti pi 3 kuasa 2 H. So akhir sekali kita dapat 9 pi H. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua pula, cari kadar perubahan isi padu lilin itu apabila tingginya ialah 8 cm. Okey, tingginya adalah 8 cm. Soalan minta perubahan isi padu lilin. Jadi untuk soalan ini, kita perlu ungkapkan ataupun kita perlu bentuk petua rantai. Okey, bagaimana petua rantai kita? Maklumat yang pertama di sini tadi, tinggi menyusut pada kadar 0.6. Bila dikatakan menyusut, kita kena faham itu nilainya mesti digunakan negatif. Jadi tinggi menyusut. Maksudnya di situ cikgu tulis di sini, tingginya menyusut pada kadar. Itu adalah DHDT negatif 0.6, maklumat yang pertama. Kemudian soalan minta perubahan isi padu lilin. Cari kadar perubahan isi padu lilin. Maksudnya soalan minta dV per dt. Okey, itu yang kita nak cari. Kita dah ada 2 ungkapan di sana. Dan kita perlu cari satu lagi supaya kita dapat membentuk petua rantai. Jadi, yang seterusnya kita boleh ambil daripada petua daripada formula isi padu yang telah dibentuk. Okey, V kita dah ada tadi sama dengan 9 pi H. Okey, 9 pi H. Jadi, kita boleh bezakan V itu terhadap H. Kita akan dapat jawapannya adalah 9 pi. Okey, kalau dilihat di sini kita dah ada 3 hubungan. Yang pertama, kemudian yang kedua dV/dt, kemudian yang ketiga dV/dH. Okey, kita dah boleh bentuk petua rantai kita. Okey, kita letak sini. Nampaknya cikgu akan letak dV per dt dahulu di sebelah kiri.
dV per dt sama dengan, okey, mestilah letak dV di atas per dH darab dengan dH per dt. Okey, kita lihat balik seolah-olah bila kita bahagikan dH dengan dH, kita akan dapat dV per dt semula. Jadi, untuk soalan B, kita akan jawab menggunakan petua ini. Okey, kita akan gunakan petua rantai yang ini. Cikgu buat soalan B di sebelah. Soalan B. Alright. Kita akan guna dV per dt sama dengan dV per dH darab dengan dH per dt. Kemudian gantilah apa nilai yang sudah ada. dV per dH, dV per dt memang nak cari, so biarkan di sana. dV per dH ada di bawah sana 9 pi. Okey, terus kita gantikan 9 pi. 9 pi. Dan dH per dt adalah negatif 0.6. Jadi, tinggal kita selesai saja. 9 darab negatif 0.6 adalah negatif 5.4 pi. Okey, kita lihat pula contoh 3. Diberi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4 jika kadar perubahan X. Okey, kadar perubahan X ialah 2. Cari kadar perubahan Y pada ketika X sama dengan 1/2. Jadi di situ ada beberapa maklumat yang dah diberi dan kita sedia maklum untuk menjawab soalan ini kita perlu membentuk petua rantai. Jadi beberapa maklumat yang dia dah beri adalah kadar perubahan X. Okey, ini adalah dx per dt. dx per dt adalah 2. Cari kadar perubahan Y. Okey, apa yang soalan minta adalah dy per dt. Okey, itu berapa? Soalan minta. Kemudian kita perlu satu lagi sebutan. Jadi datang daripada mana sebutan itu? Kita ada ini. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Jadi kita boleh create. Bezakan Y terhadap X kat sana. Okey, sebab ada X dalam persamaan. Jadi dy dx kita akan dapat 6x. Akhirnya kita dah ada 3 sebutan di situ. Okey. 3 sebutan, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kita sudah boleh membentuk petua rantai kita. Jadi petua rantai kita akan letak siapa di depan? Okey, kita akan letakkan dy per dt di depan. Jadi dy per dt kita cuba dulu sama dengan, mestilah kita sambung dengan dy per dx. Kemudian darabkan dengan dx per dt. Alright, kita semak balik seolah-olah kita masukkan dx per dx tu habis. Jadi dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. Okey, sekarang kita akan cuba jawab soalan ni sama-sama. Baik, kita bentuklah petua rantai yang kita dah ada tadi. dy per dt sama dengan dy per dx darab dx dt. Okey, jadi dy dt kita nak cari. dy dx kita adalah 6x dan dx dt kita adalah 2. Jadi x tu perlu digantikan dan sudah diberi dalam soalan. X adalah 1/2, jadi kita gantikan darab pula dengan 2. Jadi 1/2 darab 2 kita boleh masukkan sana, kita akan dapat 6. Okey. dy per dt adalah 6 unit per saat. Okey, itu jawapan untuk soalan contoh 3 kita. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu penerangan cikgu untuk hari ini. Cikgu harap cikgu dapat membantu kamu. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.